Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada sesi kali ini surah baru, surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam mempunyai rangkaian yang sama dengan surah baru ni surah Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haqqah, surah Nuh dan juga surah Al-Jin, mempunyai dakwa syirik mentauhid dalam berkat, tauhid fil barakah. Kita baca dulu, semoga Allah memberi taufik untuk kita beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu surah Al-Qalam, surah Al-Qalam. Dan kalau kita masih ingat lagi surah sebelum ini, iaitu surah Al-Mulk, di mana dia membincangkan bab tauhid fil barakah. Allah memberi penerangan tentang syirik dalam keberkatan, sekiranya amalan-amalan kita mengambil berkat di tempat yang Allah tak nyatakan keberkatannya. Dan surah terakhir, surah Al-Mulk, Allah mencabar golongan-golongan yang memuja, mengambil berkat daripada zat selain Allah Subhanahu wa taala. Allah buat dalam bentuk ayat, bagaimana sekiranya Allah hilangkan air, sumber air daripada bumi, siapakah yang boleh beri semula air tersebut kepada kamu, wahai manusia? Tidak ada orang lain yang boleh ambil air semula kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah panggil, siapa saja ilah-ilah kamu, siapa saja pujaan-pujaan kamu yang boleh mengembalikan air tersebut. Sekiranya Allah tak beri, maka nescaya air memang tidak ada. Jadi berhubung dengan perkara akidah semacam itu, surah Al-Qalam ialah satu surah yang menegaskan bahawa muslimin tidak dibenarkan sama sekali bertolak ansur atau berlembut dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan syirik, sama ada syirik ataupun dalam berkaitan akidah, syirik dalam masalah akidah, terutama dalam syirik mengambil berkat seperti tadi, ataupun syirik dalam mengambil bantuan dan pertolongan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menekankan supaya jangan berdiam diri, jangan tak ambil peduli, jangan tak cana, membiarkan masyarakat jauh sangat daripada wahyu dan mengikuti hawa nafsu saja. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak berdiam diri, tidak berlembut dengan masyarakat Quraisy yang akidah mereka jauh sangat dengan akidah tauhid. Maka Nabi bertindak untuk memberi penerangan kepada mereka. Walaupun sebelum ini Nabi dianggap mulia, Nabi dianggap al-amin, masyarakat Arab memuja dia. Tapi bila keluarnya ayat turunnya ilmu wahyu, maka kalimah Nabi cerita dengan orang tidak ada ilah-ilah yang lain melainkan Allah saja, ilah yang besar. Maka ketika itu mereka bangun memberontak. Mereka bangun berontak. Tapi Nabi tidak ikut rentak diorang. Maka
kesimpulan yang kita boleh ambil di sini ialah kita juga terpaksa mengikuti apa yang Nabi terangkan, tidak boleh bertolak ansur, tidak boleh toleransi dengan perkara-perkara yang mencangkupi persoalan-persoalan akidah. Tetapi atas persoalan-persoalan fiqah banyak pasal kebanyakan mazhab akan tidak sama dia punya hujah fiqah, tapi bab akidah mereka semua sebulak suara. Maka atas faktor tersebut, maka hendaklah kita jangan bertolak ansur dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah. Itu dakwa surah Al-Qalam. Pada tu tengok ayat yang ke-9. Dakwa ayat 9 nak support. Tidak dibenarkan sama sekali kita bertolak ansur dengan golongan-golongan yang akidah mereka bertentangan dengan akidah yang Allah turunkan dalam kitabnya. Tengok ayat yang ke-9 surah Al-Qalam. Waddu law tudhinu fayudhinun. Waddu, mereka menginginkan kamu wahai Muhammad. Seboleh-bolehnya orang Arab Quraisy ini menginginkan kamu wahai Muhammad, apa dia? Lau, agar tudhinuna. Tudhinu, agar tudhinu, yakni tolak ansur dengan mereka. Kadang-kadang wahai Muhammad dijumpalah. Kalau boleh tahun ni aku ikut kamu, tahun depan kamu ikut aku. Tahun ini kami sembah Allah saja, tiada ilah-ilah yang lain. Tahun depan kamu juga sepatutnya seru ilah-ilah kami di samping Allah tersebut. Itu maksud dia. Betul ayat turunnya ayat-ayat kuliah tadi. Kamu agama kamu, kami agama kami. Maksudnya bertegas dengan persoalan akidah ini. Maka waddu law tudhinu fayudhinu. Maka mereka menginginkan kamu wahai Muhammad bertolak ansur dengan mereka, agar mereka juga bila kamu bertolak ansur dengan mereka, mereka juga akan bertolak ansur dengan kamu. Dia kata itu maknanya ada toleransi dalam agama bab perkara-perkara akidah. Maka di sini Allah dengan tegas melarang sama sekali tentang keinginan mereka itu. Maka jelas surah Al-Qalam satu surah yang Allah nak bagi tahu supaya bertegas dengan perkara-perkara mengenai akidah, tidak ada tolak ansur, maka terpaksa kita kena jelaskan apalah kebenaran seperti mana ayat-ayat Al-Quran, juga daripada hadis-hadis yang sahih. Kita tidak boleh bertolak ansur nak menyembunyikan apa-apa perkara yang penegasan oleh Allah kepada Nabi-Nya yang menyebabkan akidah yang dipegang oleh Nabi Muhammad SAW. Itu dia punya mukaddimah dia. Kita tengok ayat 1 hingga ayat 8 ini merupakan teguran dan tasliyah. Ayat 1 merupakan gabungan Allah menegur golongan-golongan Quraisy, golongan-golongan musyrikin, dan dalam masa sama Allah memujuk Nabi dengan supaya bersabar, teruskan perjuangan, jangan bertolak ansur dengan golongan-golongan musyrikin Mekah ini. Tengok A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nun itu huruf al-muqatta'ah. Itu yang serah pada Allah yang memahami apa itu nun. Lepas tu wal qalami, Allah bersumpah dengan qalam. Qalam ini pensil dengan pena, dan demi pena. Wal qalami, dan demi pena. Apa dia? Apa tugas pena? Wa ma yasturu, dan apa yang mereka tulis dengan pena tersebut. Walaupun Nabi seorang yang buta huruf, maka bila Allah turunkan wahyu dari segi mukjizat, dia boleh menghafal. Dan dalam masa yang sama ada sahabat-sahabat baginda yang tidak buta huruf, maka dengan menggunakan pena, Nabi akan meminta sahabat-sahabat baginda untuk menulis dengan pena apa-apa ayat-ayat Al-Quran di atas pelepah tamak, di atas kulit-kulit binatang dan sebagainya, ditulis dengan pena. Maka demi qalam yang untuk menulis ayat-ayat Al-Quran, maka apa dia jawapan sumpah? Jawapan sumpah, ma anta, engkau wahai Muhammad, bi ni'mati rabbika, daripada anugerah nikmat
Tuhan kamu menurunkan Al-Quran kepada kamu. Yang kamu arahkan sahabat-sahabat kamu tulis tersebut, jangan sumpah dia, maka bila Allah bagi nikmat kepada kamu dengan mukjizat Al-Quran, maka mukjizat Al-Quran bukannya menyebabkan kamu bimajnun, kamu seorang yang gila sebagaimana dituduh oleh orang Arab Quraisy, orang Arab jahiliyah tersebut. Mereka menuduh kamu gila sedangkan Allah turunkan nikmat wahyu, maka sebagian tuduh mereka tu mereka adalah tak betul sama sekali. Pasal kamu bukannya seorang gila, pasal kamu menerima wahyu, maka kamu sebenarnya seorang yang berakhlak bijaksana. Mereka tuduh saja semacam itu pasal mereka dengki, mereka iri hati dengan anugerah pilihan Allah kepada kamu sebagai Rasulnya. Jadi bila Allah turunkan wahyu, maka wahai Muhammad, kamu mengajar wahyu tersebut kepada semua orang Mekah, lepas itu kepada seluruh dunia. Tak, maknanya bertalaki, dan sahabat-sahabat akan teruskan ilmu memahami Al-Quran tersebut. Maka kesannya wa inna laka, dan sesungguhnya bila kamu mengajar ayat-ayat Allah kepada semua umat-umat kamu ataupun penerus kerja kamu menyampaikan kepada umat-umat yang lain, wa inna laka, sesungguhnya bagi kamu apa dia? La ajran, pahala yang amat besar bagi kamu. Pasal apa? Pasal untuk ilmu ibrah untuk kita ya. Bila kita menyebar ayat-ayat Allah, bertadabbur ayat-ayat Allah, ajar orang belajar ayat-ayat Allah, pahala amat besar sekali dan ghaira mamnun, dan tidak putus-putus. Pahala tersebut tidak putus-putus sehingga masih lagi ada orang belajar Quran, maka pahala tersebut tidak akan putus-putus. Itu maksudnya. Maka beruntung sekali beruntung sekali mereka yang terlibat dengan Al-Quran, belajar Al-Quran, mengajar Al-Quran, menyebarkan Al-Quran. Kerana selagi orang belajar Al-Quran tersebut, pahala untuk kita tidak akan putus-putus. Semoga Allah pilih kita termasuk golongan-golongan yang terlibat dengan belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Jadi mereka yang terlibat dalam mengajar Quran, belajar Al-Quran adalah ahlullah sebenarnya. Pasal terlibat dengan ilmu wahyu Allah. Lepas tu ayat yang keempat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Mereka tuduh kamu sahaja gila, tapi sebenarnya wa innaka, dan sesungguhnya kamu la'ala, benar-benar di atas khuluqin azim, di atas budi pekerti yang amat baik sebenarnya. Bahkan orang Arab jahiliyah pun memang arif. Pasal sebelum kamu menerima wahyu, sebelum kamu mengajar akidah kepada mereka tentang tidak ada ilah yang lain, cuma Allah saja, yakni kalimah la ilaha illallah, mereka setuju dengan kamu, mereka suka dengan kamu, mereka menggelar kamu Al-Amin. Bahkan setiap pertelingkahan mereka akan merujukkan kamu sebagai orang yang pemberi kata putus. Mereka menyanjungi, memuliakan kamu, hai Muhammad. Pasal jiwa kamu ketika itu, pekerti kamu adalah seorang yang amat mulia. Tetapi atas dasar kamu menceritakan akidah ataupun fahaman, pegangan mereka bercanggah dengan pegangan yang Allah turunkan sekitab Al-Quran, maka mereka telah bangun memberontak, bangun melawan kerana pegangan mereka terusik. Pegangan mereka terusik dengan ayat-ayat, bercanggah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang keempat. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguhnya kamu benar-benar di atas budi pekerti yang amat agung, seperti mana mereka menyanjung kamu sebelum kamu menyampaikan ayat-ayat Allah kepada mereka. Lepas tu ayat yang kelima, fasatu basiru wa yubsirun. Maka tidak lama lagi wahai Muhammad, engkau akan melihat, tidak lama lagi engkau akan melihat. Dan melihat apa? Melihat semua sekali golongan-golongan penentang, golongan-golongan pemuka yang betul-betul menghina kamu, menyeksa kamu, yang menentang keras ilmu wahyu. Maka Allah akan
bunuh mereka dalam perang Badar. Lepas itulah, dan juga mereka lepas tu mereka juga akan melihat wayu busiruna, mereka juga akan melihat bahawa selepas itu mereka akan masuk agama Islam semua sekali. Tahun yang ke-8 Hijrah, semua sekali golongan-golongan yang lain menerima Islam, menerima wahyu dengan sepenuhnya, yakni setelah penaklukan kota Mekah. Maka di sini ayat fasatu basiru wayu basirun ini merupakan kejap lagi engkau akan melihat, dan mereka juga akan melihat bahawasanya kamu sebenarnya bukan gila, kamu sebenarnya seorang Rasul Allah, seorang Nabi yang boleh mengembangkan Islam ke seluruh dunia. Jadi mereka akan melihat, lepas itu ketika itu bi ayyikumul maftun, iaitu siapakah mereka akan melihat, siapalah di antara kamu yang maftun ini yang gila sebenarnya, yang gila kerana dirasuki. Maftun inilah gila kerana kerasukan syaitan, kerasukan jin. Orang panggil ilmu isin, ilmu panas. Bila dia dirasuk oleh jin, maka siapa sebenarnya, maknanya di kalangan orang-orang yang Arab jahiliah itu sebenarnya tak terima Quran, sebenarnya yang gila. Itu yang dia akan tengok, dia akan tengok sebenarnya ketika itu. Pasal dia berlawan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang ketujuh. Inna rabbaka huwa a'lamu. Sesungguhnya Tuhan kamu, wahai Muhammad, sesungguhnya ini betul-betul tasliyah, betul-betul ayat memujuk Nabi. Jangan frust, jangan kecewa, walaupun pada peringkat permulaannya sebahagian besar orang Arab jahiliah lawan menyeksa Nabi, tak terima ajaran Islam, tak terima Al-Quran, tak dengar Nabi menyebarkan ayat-ayat wahyu, tapi Allah bagi galakan, Allah bagi petunjuk kepada Nabi, teruskan menyampaikan ayat-ayat Allah, dan jangan takut dengan mereka, jangan takut dengan mereka, jangan terpedaya dengan mereka. Pasti kamu terus, dan jangan betul ansur dengan pegangan-pegangan ataupun akidah-akidah mereka, terus menyebarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan kamu, huwa a'lamu, dia lebih mengetahui, wahai Muhammad. Jangan kamu takut, Tuhan kamu lebih mengetahui siapa? Biman dhalla, siapa yang sesat, siapa yang tak boleh terima Al-Quran, maka Allah akan tutup pintu hati dia. Ansabilih, daripada jalannya, Allah akan tutup. Sesiapa yang lawan ayat-ayat Allah, sesiapa yang menghina kamu, mengusuk kamu, Allah tutup hati dia. Dan ketika perang Badar nanti, 70 orang daripada mereka, 70 mereka akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam tafsir, dalam tafsir ayat ini merujuk kepada seorang tokoh ketua Quraisy jahiliah, iaitu Al-Walid Mughirah ketika tu. Al-Walid Mughirah, tokoh. Walaupun ada juga yang mengatakan Abu Jahal, tapi sebagai besar al-tafsir mengatakan ayat ini, kesombongan orang Arab ini ditujukan kepada Al-Walid bin Mughirah, seorang tokoh ternama, popular di kalangan masyarakat Arab Mekah ketika itu. Dia memiliki segala-galanya lah, kaya, ilmu tinggi, rupa paras yang cantik. Dia ni, Al-Walid Mughirah ni. Pernah sekali golongan-golongan pemuka Arab nak pergi tukar, pergi jumpa dengan dia pergi jumpa dengan pas darah Nabi, Abu Talib. Dia tukar, wahai Abu Talib, kamu ambil Khalid ini bagi kami, Muhammad kami nak bunuh. Itulah makna tukar. Pasal dia mempunyai rupa parah yang cantik juga si Al-Walid Al-Mughirah ini. Tapi Abu Talib tolak pelawaan mereka itu. Pasal Abu Talib sangat-sangat menyayangi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tapi atas dasar sayang dengan budaya, sayang dengan agama tok nenek, takut dia tak popular, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dia menyayangi Nabi. Sebenarnya Allah kata, Allah kenakan diri dia, wahai Muhammad, jangan kamu risau, inna rabbaka huwa a'lamu
biman dhalla, sesungguhnya Tuhan kamu itu dia mempunyai sifat pengetahuan yang sempurna, yang dia mengetahui siapa yang dia sesatkan an sabili, daripada jalan agama, jalan yang lurusnya punca disesatkan kerana tak boleh terima Al-Quran. Lepas tu wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah juga ilmu dia maha mengetahui dengan sempurnanya juga, sifat pengetahuan yang sempurna. Dia tahu sesiapa yang berminat dengan pengajian Al-Quran, maka untuk golongan ini Allah akan bagi petunjuk dengan dia. Nak sesat pun Allah amat mengetahui, pasal dia akan tutup mata, hati, telinga orang tu, pasal dia engkar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, selalu berlawan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan golongan yang ada inabah, golongan yang ada hidayah, golongan yang ada istiqamah, maka golongan ini Allah akan bagi petunjuk dengan dia, dengan memberi hidayah dengan cara asbab nak dengar, nak beramal dengan ayat-ayat Al-Quran. Maka ibrah untuk kita dekat sini Allah Maha mengetahui. Kalau dah ada ketandaan kita minat sangat nak belajar Al-Quran, minat sangat nak bertadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah ketandaan Allah telah memberi petunjuk pada kita untuk mengenal Allah, mengenal nabinya dengan cara memberi risalah, dan juga mengenalkan hari akhirat, yakni tiga juzuk daripada rukun iman itu, percaya dengan Allah, perkenalkan Allah Esa, sunnah Nabi, dan juga adanya hari akhirat. Maka ketika itu tiga perkara, tauhid, sunnah, dan juga hari akhirat, lawan dia syirik, lawan dia sunnah, lawan dia bid'ah, lawan akhirat, lawan dunia. Tiga perkara ini, itu ketandaan Allah bagi ilmu agama kepada orang-orang yang Allah nak bagi petunjuk tadi. Itu ayat ketujuh. Ayat yang ke-8, fala tuti'il mukadzibin, kerana itu wahai Muhammad, kerana Allah Maha mengetahui siapa yang dia nak bagi hidayah, siapa yang dia nak tutup mata hati dia, maka kerana itu tuti'i, kamu janganlah menaati, kamu janganlah takut, kamu janganlah ikut siapa dia? Ikut pemuka-pemuka Arab yang Allah khatam tadi. Pemuka-pemuka Arab yang berlawan dengan Al-Quran, seperti kata Al-Tafsir tadi, Al-Walid Mughirah tadi. Walaupun ayat ini dituju pada Al-Walid, tapi sebenarnya siapa-siapa sahaja di kalangan tokoh yang berlawan dengan ayat-ayat Al-Quran akan ada fahaman-fahaman ini. Mana sesiapa sahaja yang menentang Al-Quran, tak nak suka mengikuti apa ayat-ayat Allah kata, maka dia ada fahaman-fahaman. Itu fahaman apa? Fala tuti'il mukadzibin, janganlah kamu menaati orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Punca dia jangan menaati, jangan berkawan, jangan mengikut, jangan taat. Jangan menjadikan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah sebagai teman rapat. Pasal apa? Pasal ciri-ciri mereka ini pada ayat yang selepas itu, iaitu akidah mereka akan berlawanan berlawanan sangat dengan yang Allah turunkan dalam Al-Qurannya, dan mereka tetap akan meneruskan akidah-akidah mereka, yakni akidah-akidah syirik mereka, akidah-akidah mengambil berkat dengan tempat yang Allah tak nyatakan keberkatan tersebut. Itu fala tuti'il mukadzibin, jangan kamu taat dengan ajakan, dengan desakan seperti Al-Walid Mughirah pergi jumpa dia, Abu Jahal pergi jumpa dia supaya mengadakan tolak ansur dalam bidang-bidang agama. Kali ini kau masuk majlis-majlis kami, kita bersama. Tahun depan aku masuk pula majlis-majlis kamu. Kita gilir-gilir agama. Bukan gilir agama, gilir fahaman. Kadang-kadang aku ikut sunnah, kadang-kadang kamu ikut bid'ah, kadang-kadang kami ikut kamu buat juga perkara-perkara kesyirikan, kadang-kadang kami ikut juga perkara-perkara tauhid. Diajak perkara-perkara itu. Pasal apa? Pasal dia kalangan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan tegas Allah kata, fala tuti'il mukadzibin, janganlah kamu menaati
Jangan kamu mengambil ilmu daripada golongan-golongan yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ke-9 kita tengok dah tadi dakwah surah waddu law tudhinu fayudhinun. Maka menginginkan mereka seperti Al-Walid Mughirah tadi ataupun tokoh-tokoh pemuka Arab tadi, mereka sangat-sangat menginginkan kamu agar kamu tudhinu fayudhinun, agar kamu bertolak ansur dengan mereka, mewujudkan perdamaian dalam masyarakat kononnya. Jangan memecah belahkan masyarakat, wahai Muhammad. Maka dia tak nak Nabi mengajar kalimah ilmu tauhid. Dia tak nak Nabi mengajar apa ilmu yang Allah ajar, ilmu akidah yang Allah ajar. Dia tak nak, pasal dengan cara mengajar tersebut dia kata memecah belahkan masyarakat. Jadi wahai Muhammad, hendaklah kamu bertolak ansur dengan kami. Bila kamu bertolak ansur dengan kami, maka masyarakat akan terima kamu. Maka masyarakat juga akan bertolak ansur dengan kamu. Maka masyarakat akan memuliakan kamu semula. Walaupun sekarang masyarakat membenci kamu, pasal kamu tetap tidak bertolak ansur dengan kami. Ada juga mengatakan Nabi berkeras. Nabi bukan berkeras, Nabi hanya menceritakan kebenaran saja. Tidak boleh menyeru selain Allah, tidak ada ilah-ilah yang lain selain Allah, tidak boleh mengambil berkat selain daripada Allah, tak nyatakan keberkatan. Itu je mana kebenaran. Tapi mereka tak boleh menerima kebenaran tersebut. Bila mereka tak boleh menerima kebenaran, maka Allah menegur dalam surah Al-Qalam, iaitu tidak boleh bertolak ansur dalam perkara-perkara akidah dengan masyarakat. Jangan takut, jangan risau, kerana Allah Maha mengetahui siapa sahaja yang Allah nak nak tutup, nak khatam, siapa sahaja yang Allah nak sesatkan dia, Allah Maha mengetahui. Dan Allah juga Maha mengetahui siapa yang Allah nak beri hidayah, Allah Maha mengetahui. Dengan sebab Allah akan tunjukkan cara untuk menjadi Allah, yakni mendekati ilmu Al-Quran. Jadi siapa dia? Jadi sebagai contohnya sini adalah Al-Walid Mughirah ini. Dan sesiapa sahaja yang penentang Al-Quran, tak suka dengan Al-Quran, biasanya akan memenuhi ciri-ciri sebagaimana Al-Walid Mughirah ini. Pasal apa? Pasal akidah mereka, amalan mereka tidak sama dengan Al-Quran. Maka Allah gariskan sifat-sifat golongan-golongan yang melawan Al-Quran, yang mendustakan Al-Quran. Siapa golongan-golongan itu? Ada 10 sifat. Daripada yang 10 itu, ada 10 sifat golongan-golongan pemuka Arab Jahiliyah yang mendustakan ayat-ayat Allah. Perangai dia semacam ini. Takut-takut perangai ini ada pada kita, kita kena buang jauh-jauh perangai tersebutlah. Tengok apa dia perangai pertama. Perangai pertama golongan penentang mendustakan ayat-ayat Allah. Yang mereka memujuk Nabi supaya bertolak ansur. Masuk majlis lah, dia kata nanti orang pulau kamu, dia masuk macam tu. Maka tengok sifat macam mana. Wala tuti', jangan kamu mematuhi siapa dia? Kulla halafin. Halafin ini ialah orang yang sering bersumpah. Rupa-rupanya salah satu ciri orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang yang sering bersumpah walaupun tidak minta bersumpah. Asyik nak bersumpah saja. Kenapa nak bersumpah? Nak menceritakan, nak mengujah bahawasanya benar akidah mereka, benar amalan mereka. Nak supaya orang lain suka nak ikut dia, dia selalu bersumpah. Wallahi, demi Allah. Masyarakat kita banyak bersumpah, kena jaga-jaga. Kena hati-hati kerana dikhawatiri termasuk kategori yang suka bersumpah ini, termasuk kategori orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah ini berpada-padalah, kecuali bila mahkamah arah bersumpah. Kecuali bila kita nak pergi tuntut harta pesaka, pegawai penyelesaian pesaka, disumpahlah demi Allah, benar saya sekian-sekian. Itu dibenarkan. Tapi kalau saja-saja nak bersumpah, nak suruh orang percaya dengan kita, maka tak payah buat, pasal dikhawatiri termasuk kategori ini. Pertama, halafin. Yang kedua, mahinin. Mahinin ini orang yang pendapat-pendapat dia amat hina. Kenapa hina? Pasal pendapat-pendapat ni berdasarkan akal dia. Dia rasa cerdik dah pendapat dia, hujah dia. Rupa-rupanya pendapat ni
pendapat ini kalau berbanding dengan kitab Allah, berbanding dengan hadis Nabi, tak sama. Bila pendapat itu menggunakan akal, menggunakan hawa nafsu, yang ini menggunakan hasil daripada bisikan-bisikan syaitan, pasal hanya dua saja pendapat ini. Satu pendapat daripada Allah dan Rasulnya, ataupun pendapat kedua pendapat daripada nafsu ataupun daripada syaitan. Maka pendapat-pendapat ataupun idea-idea amalan-amalannya penuh kehinaan sebenarnya di kaca mata Allah Subhanahu Wa Taala. Dua dah. Dia kata cerdik, rupa-rupanya bodoh. Dia cerdik pada dunia saja. Al-Quran dia bodoh sebenarnya. Dia masih lagi beramal dengan perkara yang karut-marut, perkara khurafat, menyeru kepada selain Allah, guna azimat dan sebagainya, dan dia berhujah mengatakan pendapat dia ni adalah benar dan Allah menerima amalan-amalan mereka. Sebenarnya Allah melaknat mereka sebenarnya. Dua. Yang ketiga, apa dia? Perangai yang ketiga ataupun sifat yang ketiga, manna'il lil khair, manna'il khair, iaitu manna'il khair, maka yang mereka ini sentiasa mencegah kebaikan. Mereka tak nak membuat kebaikan, tapi dalam masa sama mereka buat kebaikan untuk tunjuk ke orang. Sebagaimana Al-Walid Mughirah dalam kitab-kitab tafsir, dalam kitab tafsir, bila datang orang nak buat haji, dia sanggup bagi 2,000 pada orang nak datang mengerjakan haji di Mekah. Tetapi jiran-jiran dia sendiri kelaparan, dibiar macam itu. Tapi pasal dia nak nama, bila orang balik ke negeri, Al-Walid Mughirah ni sebagai contoh orang termuka. Al-Walid ini bapa Khalid Al-Walid tu. Anak dia hebat, tapi bapa dia pemuka Arab yang mati di perang Badar. Allah bunuh dia di perang Badar, di mana hidung dia dipotong, mata dia dicabut. Pasal zalim sangat dia ni. Di riwayat macam tu. Di bapa anak dia seorang radhiyallahu orang tokoh Islam yang menjadi sahabat Nabi. Itulah cara Allah buat bagi hidayah kepada siapa yang nak bagi. Maka dia mencegah kebaikan. Manna'il lil khair, mana yang mencegah segala kebaikan. Yang lepas tu kalau orang nak buat kebaikan, dia halang. Orang lain nak infak, nak buat apa-apa, dia cuba menghalang, buat berbagai-bagai cara supaya jangan buat kebaikan. Dia sendiri tak nak buat kebaikan, dia buat kebaikan atas dasar-dasar untuk kepentingan peribadi. Dalam masa sama orang lain nak buat juga, dia halang orang lain tersebut. Lepas tu yang ketiga, yang seterusnya, mu'tadin. Mu'tadin. Sifat 1, 2, 3, yang keempat. Yang ketiga, manna'in lil khair. Yang keempat, mu'tadin. Mu'tadin ini orang yang melampau batas. Secara torin, baca Quran torin, melampau batas. Gelas macam tu gelas ya, tiba-tiba diisi penuh gelas. Itu melampaui batas yang dibenarkan. Melampaui batas. Orang suruh selawat dengan Nabi, batas dia. Tiba-tiba dia pergi meminta syafaat dengan Nabi, minta tolong dengan Nabi, menyeru Nabi. Itu orang suruh tiru amalan Nabi, tiru amalan wali. Dia batas dia macam tu, batas dia pula dia melampaui batas tersebut. Dia pergi minta dengan wali, minta dengan Nabi, bukan meniru amalan-amalan wali dan meniru amalan-amalan Nabi. Sepatutnya minta syafaat dengan Allah, tiru amalan-amalan wali dan Nabi. Tapi mereka bertindak melampaui batas tadi. Itu mu'tadin. Lepas tu asim. Mu'tadin asim. Asim ialah orang-orang yang berdosa lah. Orang berdosa ini semua fardu dia tak buat, semua sunat dia tak buat. Itulah berdosa. Tidak ada dalam diri dia nak tengok pahala yang dia buat. Semua berdosa. Itulah, itu yang paling teruk lah. Kadang-kadang ada separuh-separuh. Ada juga pahala, ada juga dosa. Itu kategori yang ke 2, 3, 4 dan yang kelima. Yang keenam. Ceklah. Takut-takut ciri ada pada kita, kena buang lah. Pasal inilah ciri-ciri ketua Arab jahiliah yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam apa dia? Utullin. Utullin ini kasar. Lidah dia berbisa, selalu menyakitkan hati orang ni. Lidah dia utulin. Orang yang kejam, orang yang lidah dia amat berbisa, selalu menyakitkan orang dengan tabiat kasar dia. Tabiat kasar. Banyak selalu tak pernah orang tak sakit dengan dia ni.
Itulah sifat, satu sifat dia pasal dia tidak belajar ayat-ayat Allah yang kalau boleh-boleh mengembirakan hati orang, jangan sakiti hati orang lain. Tiba-tiba perangai dia utulin, bersifat amat-amat kasar, selalu dia sangat menyakitkan hati orang lain. Lepas tu yang ke seterusnya, ba'da zalika, sudah itu zanim. Zanim ini pun dua pendapat. Zanim ini pendapat yang paling banyak dibuat oleh ahli-ahli tafsir, ialah Al-Walid ini lahir daripada anak zina. Orang Arab zaman dahulu, bila dia besar, anak dia besar saja, maka dia boleh pilih nak berbapakkan siapa. Mana si perempuan tadi akan nyatakanlah siapa yang dia nak pilih, yang pernah berhubung dengan dia itu sebagai bapa kepada anak dia tadi. Diriwayatkan bila dia besar nanti, maka mak pada Al-Walid ini menunjukkan nama dia sebagai bapa dia, Al-Mughirah ini sebagai bapa dia. Itu anak zina lah maksud sini. Itulah 10, lebih kurang 10 ciri-ciri orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai akhlak ataupun sebagai petunjuk ataupun sebagai kayu ukur. Maka kehidupan dia dalam perkara-perkara dosa-dosa yang semacam tadi. Yang dihina Nabi, dikutuk Nabi cerita. Itulah perangai-perangai dia. Ada 10 ciri-ciri yang Allah gariskan dalam ayat ini. Lepas tu, apa jadi? Dari ciri-ciri macam ini, lawan ayat Allah macam ini, maka tengok jadi ayat yang ke-15. Iza tutla alaihi ayatuna. Iza tutla, apabila dibacakan atas ayat-ayat kami, bila Nabi baca ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, kepada pemuka-pemuka tadi, kepada orang yang ada perangai ciri-ciri 10 ciri tadi, baca ayat-ayat Allah, apa kata? Qala, mereka berkata, mereka tak suka. Qala, mereka berkata, asatirul awwalin. Ini Quran apa? Ini kitab-kitab dongeng saja, buku-buku cerita dongeng, cerita-cerita zaman dahulu kala. Dia fikir macam tu. Dia kata ini ayat-ayat cerita zaman dahulu kala lagi ni, tak boleh buat apalah. Maka dia kata bukan Nabi yang bukan Allah yang turunkan, tapi Nabi pergi ke mana-mana buat cerita dongeng. Maka Nabi baca kepada mereka. Mereka tak terima, mereka tak percaya dengan kitab Al-Quran. Maka menyebabkan mereka tolak ayat-ayat Allah. Mereka langsung tak percaya dengan benda-benda ini. Maka sanasimuhu alal khurtub. Maka oleh yang demikian, mereka memberontak, mereka sifat-sifat buruk mereka melawan ayat-ayat Allah, mereka menolak orang yang menyampai ayat-ayat Allah dengan penuh sifat-sifat yang keji sebegini rupa. Maka Allah menghinakan mereka, yakni di dunia lagi. Allah menyebabkan perang Badar, mereka dibunuh oleh tentera mukmin. Maka ketika itu ada riwayat mengatakan nak hinakan mereka, hidung, bahasa orang Arab ini lambang kecantikan hidung. Kalau hidung tu diubah, buruklah orang lah. Dicabut hidung, buruklah. Ataupun bentuk yang lain. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, apa dia? Mana tadi ayat tadi? Ayat berapa tadi? Lupa. Ayat 16. Sanasimuhu, kelak kami akan menandainya di pergi hari akhirat. Atas dunia dibunuh dah pada Badar. Di hari akhirat, maka apa kata? Allah kata kelak kami akan tanda muka dia ni alal khurtub, taruh belalai kat hidung dia. Taruh belalai macam khinzir, macam rupa khinzir. Ada pendapat ulama kata macam tu. Bila di hari akhirat nanti, dia seorang dia ada khinzir, muka macam muka khinzir, ada tanduk di hidung dia, macam tanduk khinzir lah. Itulah. Itu antara pendapat ahli tafsir. Habis bab golongan-golongan penentang ayat-ayat Allah, golongan-golongan yang membenci orang mengajar ayat-ayat Allah, golongan-golongan yang mendustakan ayat-ayat Allah,
di mana Allah telah menurunkan ayat tadi supaya jangan taat dengan mereka, jangan mengikuti amalan-amalan mereka, jangan mengambil ilmu daripada mereka, daripada golongan-golongan ini. Ayat yang ke-17, dipanggil ayat takhwif duniawi, ayat takhwif duniawi. Ancaman dunia. Sebagaimana Allah telah mengancam, sebagaimana Allah telah menghukum pemuka-pemuka Arab, maka sebelum itu juga Allah nukilkan dalam kitabnya kisah-kisah sebelum orang Arab ini. Tapi kisah ini berlaku di Yaman dan orang Arab tahu cerita ni. Orang Arab familiar dengan cerita yang Allah nak nukilkan dalam ayat 17 ke bawah ini. Kita baca. Inna balawnahum, sesungguhnya kami telah menguji mereka ke mana? Kama balawna ashabal jannah, sebagaimana kami telah menguji ashabul jannah, pemilik kebun. Allah kata, kami telah menguji dah pemuka-pemuka Arab tadi. Sebelum itu, orang Arab dah faham sangat dah. Kami telah menguji satu keluarga pemilik kebun di Yaman. Itu pandangan tafsir lah. Tapi umum kat sini. Sesungguhnya kami telah menguji mereka, orang Arab tadi, sebagaimana kami telah menguji, dan mereka tahu pun cerita ini di mana pasal ashabal jannah, pemilik kebun di Yaman ketika itu. Dia ada satu kisah lah dalam tafsir mengatakan, satu di Yaman ini ada satu keluarga, seorang kaya. Dia seorang kaya, keluarga besar. Dan orang kaya ini beriman. Dia beriman dan dia selalu menginfak, tidak bakhil. Barang kebun ini dia keluar zakat, dia infak, dia tolong orang miskin, dia panggil orang bekerja dengan dia. Dia tak kedekut dengan hasil kebun dia, dan dia tak syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia betul-betul di kategori orang beriman. Maka bila dia dah meninggal, dia turun pesaka kepada anak-anak dia. Anak-anak dia berubah. Dia tengok harta banyak bapa dia tinggal, masuk dalam hati dia tamak haloba dengan harta tersebut, suka dengan dunia. Ibrah tu kita itulah. Kita ini pantang jumpa harta orang bagi banyak. Biasanya takut dikhawatiri, takut kita tak dapat memenuhi ujian tersebut. Kita leka dengan harta kita. Kita tak buat apa yang Allah suruh kita, jadi bakhil sebenarnya bila banyak harta ni. Tengok apa kisah yang Allah ceritakan. Kisah takhwif duniawi. Allah ancam golongan-golongan yang bakhil kedekut ini, walaupun harta dia dapat free daripada peninggalan arwah bapa dia. Ketika mana kisah anak dia lah, bila mati bapa dia, anak dia dah mentadbir harta dia ini, maka pagi tu mereka qasam ni bukan bersumpah ni. Mereka bukan bersumpah, mereka berbincang keluarga mereka lah. Mereka bincang keluarga mereka nak pergi ambil hasil. Wallahu alam hasil apa? Hasil kurma ke, hasil gandum ke, hasil apa tahu dia kata sini. Aqsamu, ketika mereka berjanji, mereka bersumpah nak liyasrimunnaha, nak pergi memotong hasil-hasil kebun mereka musbihina, pada pagi-pagi besok. Malam itu mereka bincang adik-beradik mereka. Pagi-pagi lagi kita akan pergi kebun. Kita akan nak ambil hasil, harvest hasil kebun esok-esok pagi. Lepas tu wala yastashfnuna, tapi serta mereka dan mereka tidak menyisihkan. Di sini ada riwayat mereka tidak menyediakan hak-hak kebun mereka ni untuk orang fakir miskin. Mereka tidak menyediakan sikit untuk zakat, untuk infak. Mereka nak kumpulkan semua sekali hak mereka, adik-beradik semua sekali. Itu maksud dia. Ayat yang ke-18. Tengok nota. Dia tiga pandangan, tiga pandangan. Yang ada tiga terjemahan. Ada tiga terjemahan, maknanya mereka wala yastashnun ini ada tiga terjemahan. Mereka tidak menghasilkan hasil untuk diagih pada orang miskin. Pertama, mereka tidak mengucapkan perkataan insya-Allah dalam hasil ni. Esok kita akan pergi menuai.
Pagi-pagi besok kita akan pergi luar. Tidak ada lafaz insya-Allah. Tengok bahaya ni. Kita kena faham ni. Jarang kita mesti gunakan perkataan insya-Allah dalam setiap benda yang belum berlaku lagi. Insya-Allah saya akan datang besok. Insya-Allah saya akan berbuka puasa di IKEA besok. Kena ada perkataan insya-Allah. Ini pun terjemah yang kedua. Yang ketiga, mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni menolak ilah yang lain daripada menisbahkan Allah saja. Maknanya dia ada ilah-ilah lain bersama-sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiga kemungkinan, tiga tafsiran, iaitu wala yastasnunan ini ada tiga itu. Yang pertama, mereka tak menyediakan takrizah untuk orang fakir miskin. Yang kedua, kemungkinan mereka tidak mengucapkan insya-Allah. Yang ketiga, mereka melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni dalam pemikiran mereka ada ilah-ilah yang lain yang tolong meningkatkan hasil-hasil pertanian mereka. Mereka memuja zat-zat tentu selain Allah yang menyebabkan hasil pengeluaran tanaman mereka melimpah ruah ini. Kemungkinan tiga faktor itulah pasal umum. Maka mereka pun nak pergilah ke kebun mereka. Disebabkan tiga perkara tadi, maka Allah telah murka, Allah telah laknat mereka. Fatafa 'alaiha ta'ifun. Maka kebun mereka pada malam itu lalu diselubungi 'alaiha, atas kebun mereka, ta'ifun, satu kepungan malapetaka. Mana ada kata terbakar api yang mengepung kebun. Dahulu bila kita mendustakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah terus turun hukum balas ketika itu juga untuk umat akhir zaman. Akhirkan denda kita di hari akhirat nanti. Umat lama terus diturun azab ketika itu juga. Maka fatafa 'alaiha ta'ifun, lalu menyelubungi ke atas kebun tersebut dengan malapetaka yang terbakar api min rabbika, daripada Tuhan mereka, atas kesilapan mereka yang melakukan perkara-perkara tadi, kemungkinan bakhil sangat, tidak suka menyebut nama insya-Allah, dan melakukan kesyirikan dengan ada ilah-ilah yang lain untuk pujaan-pujaan hati mereka. Wahum naimun, sedangkan ketika itu mereka tidur. Adik-adik mereka di rumah mereka tidur. Tiba-tiba Allah turunkan malapetaka untuk bakar kebun mereka tersebut. Atas dasar kezaliman mereka tadi. Lepas tu ayat yang ke-20 dah. Ayat ke-20, fa'asbahat kassarim. Fa'asbahat kassarin. Maka menjadilah malam itu seperti malam gelap gulita. Lalu menjadilah kebun-kebun itu kerana semua binasa semua sekali buat hasilnya. Gelap, maknanya gelap gulita ini melambangkan segala hasil tanaman musnah semuanya, tidak ada langsung hasil-hasil tanaman kerana Allah telah hancurkan mereka semua. Nak cerita di sininya Allah bersekelip mata saja Allah, pasal setiap rezeki itu Allah yang buat, Allah jadi. Bahkan Allah tahu setiap tangkai berapa nak ada isi, berapa tadi, semua Allah dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba tadi bakhil, kedekut, itu yang Allah sedia, tak mengucapkan insya-Allah, dan juga ada bergantung ada ilah-ilah yang lain. Maka Allah tunjuk bila dia turunkan bencana, tidak ada satu pun yang boleh menahan bencana tersebut. Itu ibarat kita. Bila Allah turun bencana, seorang pun, satu pun tidak boleh menahan bencana tersebut yang boleh menahan daripada kebun tadi musnah. Fatana dau musbihin. Baru dibangun tidur pagi tu adik-adik tadi. Dibangun tidur pagi tadi. Bila bangun tidur, dia bincang. Pagi-pagi lagi dia bincang. Pagi bincang. Nak pergi kebun ni. Nak pergi kebun. Dia tak tahu hal kebun dia. Dia bangun tidur. Nak pergi dengan semangat berkobar-kobar. Dia nak pergi memetik kebun pada pagi itu. Fatana dau, mereka saling panggil-memanggil pada pagi itu. Mereka manggil dengan di antara satu sama lain, adik-adik tadi, musbihina, di pagi-pagi lagi mereka panggil. Panggil lah. Lepas tu apa dipanggil? Ani'du ala
harthikum in kuntum sharimin. Maka setengahnya berkata, dah adik-adik, antara adik-adik bincang sama adik-adik ni. Pergilah pada pagi hari ke kebun dah. Iaitu apa ni? Berpagi-pagilah kamu semua ala harthikum, di atas kebun-kebun kamu. In kuntum sharimin, kalau kamu betul-betul nak pergi bekerja, mengambil hasil kebun-kebun kamu itu. Pagi-pagi lagi mereka bincang, tegur setengah-setengah yang lain. Pagi-pagi ni cepat-cepat sikit kita pergi ke kebun memetik hasil kita. Pasal hasil kita banyak sangat. Pasal sehari sebelum tu dia tengok kebun dia hasil banyak sangat. Maka dia pun bersiap-siap pergilah nak pergi ambil hasil kebun dia. Fantalaku, maka mereka pun pergi. Wahum yatakhafatun. Mereka pergi pun senyap-senyap, jalan pijak macam semut tak mati tadi. Tak bercakap memberi bisik-bisik. Tengok. Maka mereka berjalan sambil berbisik-bisik bercakap. Nak cakap kuat tak nak? Pasal apa? Dia takut terdengar kepada jiran-jiran yang miskin nak pergi minta hasil kebun dia. Dia takut kalau dia petik kebun rambutan, takut jiran dengar pergi minta hasil rambutan tersebut. Tengok bakhilnya. Masa ayah dia musim nak mengambil hasil, ramai penduduk kampung pergi minta dengan dia. Pasal dia ada bagi hak orang lain. Tapi dia nak sorok daripada orang lain. Dia mengambil hasil, mungkin nak jual semua hasil tersebut. Ada perasaan tamak haloba untuk dapat hasil. Dia lupa yang segala hasil tersebutlah hasil daripada pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki yang Allah tetapkan. Tapi disebab mereka tak nampak tamak dengan harta, mereka nak kumpulkan untuk mereka saja. Fantalaku wahum yatakhafatun, mereka berbisik-bisik saja. Apa tu? Ayat yang berikut. Kau nampak ya? Ayat 24. Allah yadkhulunnaha, iaitu mereka berbisik-bisik, mereka mengharap. Allah janganlah sekali-kali yadkhulannaha, jangan sekali-kali masuklah al-yauma pada hari ini alaikum miskinun. Agak-agak janganlah hari ini orang miskin dan dia masuk mari nak minta hasil kita ini. Kalau dia mengambil hasil kita ni, habis berkuranglah hasil kita, tak dapat penuh hasil kita. Pasal terpaksa bagi dengan orang miskin tersebut. Itu yang dibincang dengan saudara mara dia, betapa bakhilnya dengan takut orang lain tengok hasil, takut orang lain minta hasil. Dahlah zakat tak bagi, infak pun tak sediakan. Orang nak pergi minta ni pun dia takut orang pergi juga. Maka disampai di baharat macam itu, waradau ala hardin qadirin, maka pun tolaklah, berangkatlah pagi-pagi dengan harapan tidak ada orang dengar, tidak ada orang ikut, tidak ada orang tahu, hanya keluarga mereka saja tahu. Berangkatlah mereka, waradau, pada pagi itu berangkatlah ala hardin, atas menghalangi qadirin, supaya mereka berkuasa tolak atau menghampakan orang miskin, fakir miskin yang nak pergi kebun tersebut. Mereka berjaya. Pasal mereka berbisik, mereka jalan slow-slow, mereka berdoa jangan orang tahu, maka mereka pergi, mereka dah berjaya menghampakan, menghalang orang miskin daripada pergi ke kebun mereka. Tengok falamma ra'auha, ketika mereka masuk dalam kebun mereka dan melihatnya, melihatnya, qalu, mereka berkata, terkejut dia, inna ladallun, sesungguhnya kita ni benar-benar sesat ni muka kebun kita ni. Aku tengok kebun kita penuh dengan pokok-pokok, tiba-tiba aku tengok langsung tak ada pokok. Sesat, dia kata. Inna ladallun, sesungguhnya kita ni jalan yang salah. Kita sesat, bukan kebun kita ni. Maka dibincang, tengok betul-betul dah, tengok betul kita sesat jalan kita ni, tengok betul-betul, perhati betul-betul pecah mana-mana pecah dia, tengok jiran-jiran kebun-kebun sebelah. Bal nahnu, bahkan tidak, nahnu, sebenarnya kita ini mahrumun, orang-orang yang betul-betul kebun kita ni dah rosak, dah jadi kebun kita dah tak ada hasil, dah hampalah kita semua ini. Kita seolah dihampakan untuk memetik hasil pasal kebun kita dah rosak, dah habis hasil, dah berlaku satu musibah. Kebun kita binasa dah ini. Maka halang, frah dia, kecewa dia. Qala ausatuhum,
di antara adik-beradik tadi berkatalah, qala di antara adik-beradik tadi, qala berkata, awsatuhum, orang yang paling baik di kalangan mereka. Kalau adik-beradik Nabi Yusuf, 10 orang tersebut, 9 orang tersebut, yang paling baik Bunyamin lah. Setelah Yusuf pergi hantar ke mana, ke Mesir, Bunyamin yang paling baik. Ketika itu Yusuf lah. Di kalangan mereka pun ada juga mengatakan 10 adik-beradik juga ni. Itu riwayat lah. Sebagaimana anak Al-Walid tadi lah. Adik-beradik Al-Walid pun dikatakan anak Al-Walid itu 10 orang juga. Maka sini pun ada 10 orang diriwayatkan macam itu. Maka berkatalah Aus satu orang yang paling baik di kalangan mereka, adik-beradik yang paling baik pada mereka. Dia kata apa? Alam aqul lakum, tidakkah aku pernah katakan kepada kamu semua, laula tusabbihun, mengapa kamu tidak mensucikan Allah? Tengok dia tu ungkitkan perkataan ini. Aku dah kata dah, kenapa kamu tidak mensucikan Allah daripada ada pergantungan kepada selain Allah? Maka nak cerita di sininya, ayat ini melambangkan golongan ini ada pergantungan hati kepada selain Allah, ada ilah-ilah yang lain. Kenapa kita tidak mensucikan Allah, memurnikan Allah daripada hanya Allah saja yang boleh memberi segala hajat dan pertolongan itu. Maka amatlah elok kita serta apa tu? Tidakkah aku katakan mereka untuk kalian mensucikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dinasihat itulah. Mana berkatalah orang yang bersikap adil antara mereka, bukankah aku telah kata kepada kamu supaya kita mensucikan Allah, pandangan pertama, pandangan kedua, supaya kita tidak terlalu bakhil dengan orang miskin tadi, supaya hampanya orang miskin tu dapat hak dia, tapi kita nak bolok kita seorang. Maka kesan itu, mengapa kita tidak mengingati Allah, bertaubat kepada Allah, serta membatalkan hasrat mereka untuk bolok dah tak ada semua dah. Maka mereka pun cepat orang yang ada kefahaman, orang yang ada ilmu nak cerita sini, bila ada orang ilmu, bila berlaku satu musibah ke atas diri dia, ataupun bila dia buat satu dosa, dia kembali ke pangkal jalan. Tengok bila adik-adik cakap saja kenapa kita tak bertasbih kepada Allah, maka qalu, mereka berkata dengan sesal, subhana maha suci Allah. Subhana maha suci Allah kepada kami, yakni Rabbana Tuhan kami, maha suci Allah kepada Tuhan kami, inna kunna zalimin. Sungguhnya kamilah orang-orang yang telah berlaku zalim. Kami telah berlaku zalim pada diri kami sendiri dan keluarga kami sebenarnya. Apa ibrah untuk kita? Ibrah untuk kita, walaupun kita telah bertaubat, tak nak buat jahat, kadang-kadang kita terbuat juga, maka cepat-cepat kita buat macam ini. Subhana rabbana inna kunna zalimin. Aku telah melakukan kezaliman kerana aku dah bertaubat, aku buat juga, aku lalai leka juga ketika itu. Maka mereka berkumpul semua sekali. Fa'aqaba ayat 30 fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun. Maka mereka pun bincang sama sendiri dan saling menyalah di atas sama lain lah, di atas sama lain. Maka ambil keputusan, qalu ya wailana inna kunna taghin. Mereka kata, aduhai celakanya kita, sesungguhnya kita adalah termasuk orang yang melampaui batas. Apa dia batas dia? Batas kita kena seru Allah semata-mata. Batas kita kena buat satu kerja, kita kena mengucapkan insya-Allah. Batas kita kena ada hak-hak orang miskin dalam harta kita tersebut. Itu batas-batas dia. Tapi kita semua telah melampaui batas. Mana kita semua telah inna kunna taghin. Kita telah melampaui batas, yakni data pun batas dia insya-Allah, kita tak sebut insya-Allah. Batas kita hanya puja Allah saja, kita menyeru bersama Allah. Batas kita ada hak orang lain, kita kedekut bakhil dengan batas-batas tersebut. Maka mereka menyesal, mereka bertaubat di atas ketalanjuran mereka yang telah melampaui batas. Wallahu taala alam. Ayat 30 besok, boleh dua hari tu boleh habis insya-Allah. Auzubillah minasy. Besok 30? 32 besok insya-Allah. Di ayat 52 20 hari.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wahdina ila ala sabil wahdina ila sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al akhiratana khairan min la radina billahi rabbal islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma aj'al al-Qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin wa taj'al al-Qur'ana hujjatan alaina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi